999. Stesen berita bisnes pilihan anda. Spectrum Pagi Bernama Radio. Ya, bernama radio stesen berita bisnes pilihan anda. Baru-baru ini ya, isu berhubung cap dagangan atau trademark sejenis produk makanan yang menjadi trending di Twitter. Dan netizen rata-rata membantah permohonan cap dagangan itu kerana makanan itu sudah pun lama wujud di pasaran. Jadi untuk mengupas lanjut berkaitan isu ini, kita terus saja bersama-sama Ketua Pengarah Perbadanan Harta Intelek Malaysia MYPO, Datuk Muhammad Ruslan Mahyudin di talian. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kami di Bernama Radio pada waktu ini. Ya, sama. Baik Datuk, sebelum kata kita mulakan ya, nak mohon jugalah Datuk, mungkin boleh terangkan ya perbezaan antara paten dan juga cap dagangan ni. Sebabkan mungkin ada yang terkeliru tentang perbezaan antara dua perkara ini, terutamanya dalam situasi yang berlaku ni. Datuk, silakan. Okey, apabila saya tengok polemik berbangkit, terutama di media-media sosial, ramai orang yang menyebut cap dagangannya telah dipatenkan, ataupun saya nak patenkan cap dagangan. Sebenarnya itu statement itu tak betul tu. Baik, salah kalau nak sebut pun, hanya sebenarnya yang paling mudah adalah saya nak daftarkan cap dagangan, ataupun saya nak daftarkan trademark, ataupun saya nak daftarkan patent. Itu yang betulnya. Jadi ini macam bahasa rojak lah, dia panggil saya nak patenkan cap dagangan. Betul. Dia patent, cap dagangan ataupun trademark. Baik, dia lain-lain ya, dua perkara yang berbeza. Lain-lain dua perkara yang berbeza. Sebenarnya kedua-dua patent dan trademark cap dagangan ini adalah merupakan antara komponen di dalam harta intelek. Ya, komponen harta intelek ni ada 6. Dua tadi saya dah sebut, patent 1, cap dagangan 1. Yang ketiganya hak cipta. Hak cipta tu merupakan komponen harta intelek tu. Hak cipta, kemudian reka bentuk industri ataupun industrial design. Kemudian petunjuk geografi, dan yang satu lagi yang reka bentuk susun atur litar bersepadu. Jadi ada 6 komponen ni. Apa dia harta intelek? Harta intelek di mana MYPO ni bertanggungjawab. Harta intelek ni merupakan hasil ciptaan minda manusia. Hasil ciptaan minda kita ni, dia boleh jadi dalam bentuk tulisan, nyanyian, bunyi-bunyian, mereka cipta simbol, nama, mereka bentuk yang pelbagai lah. Kadang-kadang kita ni seorang yang kreatif, yang bijak, kita ni akan mencipta sesuatu. Kalau kita pandai mencipta lagu, dengan tulis lirik sekali, kita akan tulis. Kita akan record. Jadi itu adalah merupakan sesuatu yang keluar daripada minda kita, minda manusia. Jadi kita recordkan dalam barang bentuk. Boleh jadi dalam atas kertas, ditulis ataupun dirakamkan. Jadi ini menjadi harta intelek kita. Jadi apa-apa jua yang kita cipta, yang keluar daripada idea pemikiran kita, ini merupakan harta intelek. Dan sudah tentu kalau kita jenuh berfikir untuk menghasilkan sesuatu, tadi saya sebut hak cipta, contohnya sekarang ni dalam konteks ni logo ataupun cap dagangan. Jadi kemudian patent, sudah tentu kita nak melindungi apa yang kita dah hasilkan ni. Saya tak sebut tadi apa beza cap dagangan dengan patent. Patent, ya, betul. Cap dagangan ni adalah apa-apa tanda yang dapat membezakan barangan dan perkhidmatan seseorang peniaga daripada peniaga-peniaga yang lain. Okay. Cap dagangan ni termasuklah perkataan, logo, gambar, nama, huruf, nombor bentuk barangan dan bungkusannya. Dan setelah akta cap dagangan ini dipinda
dan digantikan dengan Akta Cadangan yang baru tahun 2019. Dia termasuklah dengan warna, bunyi, bau, hologram, kedudukan, urutan gerakan ataupun kombinasi daripada unsur-unsur tersebut dianggap sebagai cap dagangan. Boleh didaftarkan sebagai cadangan. Baik. Perlindungan bagi cadangannya adalah 2 tahun. Manakala paten pula, paten adalah satu hak eksklusif yang dianugerahkan untuk suatu reka cipta baru. Sama ada ia adalah suatu produk atau satu proses. Jadi paten ini termasuk proses. Contohnya kita mereka sesuatu produk, barangan lah, pen misalnya. Pen ni dah biasa. Jadi kita ciptakan pen yang lain. Yang contohnya pen tu yang boleh kawatnya hilang dalam beberapa jam misalnya. Itu satu inovasi yang baru. Inovasikan. Manakala cap dagangan tadi adalah biasanya dalam bentuk logo lah, banyak logo, gambar, huruf dia daftar. Contohnya saya sebut yang paling mudah lah sekarang. Orang semua kenal jenama pelatan sukan seperti Adidas. Baik. Macam mana dengan dia tiga stripe tu lah. Dengan kemudian Nike. Ada bentuk yang macam right tu kan. Tanda right tu. Itu Nike. Jadi perlindungan bagi paten ni 20 tahun. Okey. Paten akan diberi ataupun dianugerahkan apabila ia mendapati ciri-ciri seperti berikut. Ia adalah baru, iaitu novelty, dan melibatkan langkah mereka cipta dan boleh digunakan dalam mana-mana industri. Jadi dia beza. Jadi paten ni ialah cap dagangan. Saya terus fokus pada cadangan. Cadangannya contohnya apabila kita hendak berniaga lah. Kita nak hasilkan satu produk. Selain daripada kita akan daftar perniagaan, kita syarikat ABC yang berhad. Kita akan daftar di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Baik. Jadi telah diluluskan. Itu nama syarikat. Kemudian adalah dihasilkan beberapa produk. Dia mungkin hasilkan mie, hasilkan nasi lemak. Jadi sudah tentu mereka orang peniaga ni nak bezakan antara produk nasi lemak ataupun mie yang dikeluarkannya dengan syarikat lain. Jadi dia akan mewujudkan satu identiti mereka sendiri. Seperti logo. Dibubuhlah logo. Gambar berkaitan dengan nasi lemak tu. Apa benda yang sesuai. Okey. Didaftarkanlah. Jadi trademark ataupun cap dagangan ni boleh jadi popular tau, terkenal tau. Sudah tentulah. Dia bergantung kepada kualiti nasi lemak tadi. Kalau nasi lemak tu bagus dan ada trademark dia, sudah tentu ia akan menarik lebih ramai orang untuk membeli produk mereka. Jadi dia contohnya dia akan beli dan tanya nasi lemak, disebutlah contohnya cap kunci dia. Dia sebut cap dia. Dia tak sebut nama syarikat dia, sebut nama cap dia. Jadi banyak kata contohnya banyaklah di pasaran. Tepung, gandum, cap kunci ada, cap kapal, cap sauk, macam-macam. Jadi orang kenal dengan itu. Jadi itu yang pentingnya cap dagangan. Dan mengapa ia perlu didaftarkan. Itu juga dengan paten. Dan begitu juga dengan 4 komponen lain arti intelek yang saya sebutkan tadi. Baik. Okey, itu dia sangat menarik kan. Selama ni saya rasa mungkin masyarakat kita dah sebut dah tapi tak faham mana satu cap dagang, paten dan tahap betapa pentingnya. Datuk, dapat dengarkan kami? Datuk? Hello, Datuk? Baik, okey, tak apa. Kita akan cuba hubungi semula Datuk untuk kongsikan lagi sebenarnya banyak lagi nak tanyakan kepada Datuk Datuk Muhammad Roslan Mahyudin yang merupakan Ketua Pengarah Perbadanan Harta Intelek Malaysia MIPO.
Jadi itulah kepentingan antara patent dan juga cap dagangan. Dua perkara yang berbeza. Kalau kata saya dapat recap balik, kata Datuk tadi cap dagang ni dia adalah logo contohnya, perkataan. Ya, itu antara yang itu antara kumpulan-kumpulan untuk cap dagang lah. Dan patent ni pula adalah hak eksklusif, sesuatu yang diinovasikan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Bagi salam semula. Saya dapat dengarkan Datuk sebenarnya. Wow, terputus barangkali. Okey. Saya tak tahu di mana terputus, saya teruskan bercakap tadi. Tak apa. Tapi kita dapat dengar sampai habis sebenarnya, Datuk. Yang Datuk share tadi. Dan ramai yang keliru lah. Tapi saya rasa benda tu masyarakat kita dah sebut dah. Contohnya contoh tepung. Dah ada jenama yang kita suka contohnya. Jadi mereka tak tahu kan benda tu adalah dipatenkan, ada yang dah dapat cap dagang dan sebagainya. Okey, ini cerita yang paling senang lah kalau kata Datuk boleh kongsikan tentang harimau menangis ni. Kan, jadi ada syarikat yang nak memohon cap dagangan katanya bagi nak gunakan nama ataupun perkataan harimau menangis itu. Jadi macam mana, boleh digunakan ke, dibenarkan ke, ataupun bagaimana Datuk situasinya tu? Baiklah, saya untuk mudah ni saya tak mau mendahului lah keputusan yang bakal Maipo buat atas permohonan ni. Tapi apa yang disiarkan di media dan ditekankan oleh Maipo sendiri ataupun pihak saya sendiri adalah kita memberitahu kedudukan undang-undang. Apakah trademark ataupun cadangan yang boleh didaftar, yang mana tidak. Jadi bukan tujuan untuk menolak tepi permohonan yang dibuat itu, tapi kita semata-mata menerangkan. Dan saya haraplah insyaAllah apa yang telah diterangkan oleh pihak Maipo sendiri telah menjelaskan kedudukan perkara ini. Jadi ya sebenarnya di bawah cap dagangan ni ataupun akta cadangan dan juga peraturan-peraturan di bawah telah digariskan beberapa perkara, kriteria bekas cadangan yang boleh didaftarkan dan apa yang tidak. Jadi contoh seperti harimau menangis, dia sebenarnya perkataan ni ataupun terminologi ni dah lama orang pakai. Dah lama orang pakai, bukan saja di Malaysia. Malah saya dapati di negara lain seperti di Thailand pun ada menggunakannya. Di Indonesia pun menggunakannya. Jadi itu juga di negara kita pun telah menggunakan perkataan dah lama. Harimau menangis ini merupakan bahagian daripada daging lembu. Daging lembu yang ramai orang kata lah bahagian yang berkualiti tinggi, sedap. Jadi banyak bahagian lembu yang lain yang seperti ada tak, naka dan sebagainya. Itu bahagian-bahagian lembu itu. Cuma bahagian tu tak popular, mungkin kualiti ataupun sedapannya tidak sangatlah. Jadi maka timbul polemik ini apabila seorang peniaga dia memaklumkan bahawa cap dagangan, permohonan cap dagangannya telah dihantar ke Maipo. Dan dia ada sebut bahawa maka dengan permohonannya ini pihak-pihak lain tidaklah boleh menggunakan cap dagangan harimau menangis lagi. Jadi ini satu statement yang betul dan agak mengelirukan lah orang ramai. Jadi apabila timbul polemik ini, kita terpaksa masuk dan memperjelaskan kepada masyarakat apa kedudukan sebenar berdasarkan undang-undang. Untuk makluman, keputusan mengenai permohonan peniaga ini belum lagi diputuskan. Jadi sudah tentu seseorang itu mana-mana pun, bukan saja dalam aspek peniaga tadi, mana-mana peniaga pun yang telah memohon dan belum mendapat kelulusan tidak boleh menyatakan bahawa cadangan itu adalah milik mereka. Tak betul. Jadi ini dia mengelirukan ya. Jadi dia sebenarnya kalau ikutkan kriteria di bawah undang-undang,
memang tak boleh sebab dia satu perkataan yang umum, generik. Seperti inilah gandum, tak boleh nama gandum. Untuk barangan untuk tepung gandum kan. Untuk produk ayam misalnya, kita tak boleh gunakan plastik. Dah umum. Untuk pakaian pula, kita nak daftarkan kitab musang. Tak boleh. Tak boleh. Sebab Okey. dah generik dah tu. Kemudian bagi perkhidmatan pendidikan, kita nak daftar perkataan polis. Tak boleh. Jadi, dan juga perkhidmatan perbankan contohnya, kita nak daftarkan fixed deposit, simpanan tetap. Jadi, tak boleh. Jadi, ada benda-benda tu yang memang kita tak boleh. Macam perkataan umum Datuk Perkataan umum. Jadi, sebelum seseorang itu mendaftar, saya harap buatlah sedikit pendidikan untuk membolehkan pendaftaran mereka berjalan dengan lancar. Jadi MyPo sedia membantu untuk membantu mereka untuk mendaftar. Baik. Ya. Okey, itu dia. Jadi kalau nak pergi daftar, sebab zaman sekarang ni ramai sejak PKP, pandemik COVID-19 ni kan Datuk kan, ramai yang mula berniaga. Jadi bila perniagaan dah semakin okey, ambil keputusan mungkin untuk daftarkan cap dagang mereka. Jadi banyak perkara sebenarnya yang mereka kena ketahui. Dan sekarang ni kan pun sekarang ni walaupun dalam tempoh PKP, kami masih lagi menerima pendaftaran. Baik. Masih menerima pendaftaran. Kita boleh masih lagi membuat pendaftaran melalui online. Online boleh. Ataupun datang pejabat, kita walaupun kaunter kita tak buka full force seperti sebelum ini, tapi kita buka dan kita wujudkan drop box. Baik. Mana-mana pemohon boleh letakkan dalam satu kotak yang kita wujudkan di pejabat di kaunter tu, dan selepas itu pegawai kami akan mengambil tindakan untuk menguruskan permohonan pendaftaran barang permohonan. Baik. Okey, dan saya yakin ramai nak tahu Datuk, proses untuk daftar cap dagangan ataupun paten ini, apa yang mereka kena lakukan secara ringkas Datuk? Okey, dia sebenarnya kalau nak ceritakan memang agak detail dan tak juga lah. Saya ceritakan lebih kurang lah. Selaku saya bukan orang pemeriksa lah. Ini yang pakar ni orang bahagian pemeriksa trademark ni yang pandai ni. Okey, satunya di peringkat penerimaan permohonan, seseorang itu boleh, seperti mana saya sebutkan tadi, boleh memohon melalui online. Sekalian talian pun boleh, manual pun boleh, iaitu datang ke kaunter dengan mengisi borang yang telah ditetapkan, kemudian menyediakan ataupun bayaran fee yang telah juga ditetapkan di bawah peraturan. Kemudian di peringkat pejabat pula, di pejabat kami di MyPo dan juga di MyPo kami ada proses memasukkan data dan pemeriksaan formality kita panggil. Di situ kita buat coding bagi tab yang bergambar. Kemudian kita tengok juga tentang keperluan dan syarat pemfailan, sama ada ia dipatuhi atau tidak. Kemudian kalau ia merupakan gambaran grafik tekan, kita pastikan ia bukan tradisional. Kemudian kita certifykan antara barangan dan juga perkhidmatan. Okey, kemudian proses seterusnya, tak silap saya, pemeriksaan substantif kita panggil. Pemeriksaan substantif. Ini biasanya dibuat oleh pemeriksa lah. Ini yang lebih tough sikit, dan prosesnya agak rumit dan perlukan mereka yang betul lah, pakar lah, dari segi perundangan dan juga dari segi tentang keboleh daftaran dagangan yang diamalkan secara global. Di peringkat pemeriksaan substantif ni, kita pegawai akan melihat dari segi keboleh daftarannya tadi. Keboleh daftaran ni macam saya sebutkan tadi, dia akan tengoklah dari segi di bawah peraturannya, apakah yang boleh daftar, apa yang tidak. Kemudian dari segi sama ada cap dagangan yang nak daftarkan tu telah ada milik sesiapa atau tidak. Kalau dah ada, sudah tentu semua dah semak Datuk? Tak bagi kita semak lah. Kemudian
persamaannya, kita tengok ada persamaan atau tidak. Kemudian dah selesai itu kita akan membuat notifikasi, iaitu notifikasi kelulusan. Jadi kita akan maklum kepada pemohon bahawa ia telah lulus dan kita akan masukkan dalam jurnal rasmi Harta Intelek untuk memaklumkan kepada umum bahawa permohonan telah luluskan dan subjek untuk dipamerkan. Maknanya bila masukkan dalam jurnal tu, disiarkan dalam jurnal, ia adalah open kepada publik untuk melihat sama ada siapa-siapa lah dia nak bangkang atau tidak. Kadang-kadang kita ada jenama, kita ada syarikat, kita ada jenama sendiri. Kadang-kadang ada orang yang daftar tu mungkin sama dengan kita. Jadi kita boleh buat bangkangan dalam proses ini. Proses itu mengambil masa lebih kurang 2 bulan. Dan kalau tak ada bangkangan, kita boleh terus mendaftar dan luluslah. Kita akan keluarkan sijil. Begitulah lebih kurang 2 bulan juga prosesnya. Prosesnya. Okey. Dan sebelum kata kita berakhir, Datuk, nak dengarkan juga ni nasihat Datuk kepada pengusaha produk kan tentang pattern ataupun cap dagangan ini. Kenapa mereka kena buat dan apa yang mereka kena pastikan sebelum nak pergi buat permohonan tu? Secara ringkas, Datuk. Okey, secara ringkas. Tadi saya dah sebut pattern dia lain, cap dagangan lain. Ya, betul. Jadi penting dia pendaftaran ni adalah seseorang itu boleh mendapat hak eksklusif bagi barangan mereka yang telah berdaftar. Mendapat eksklusif, iaitu hak yang diberikan kepada pemilik Harta Intelek untuk mengguna, menjual dan mengkomersial ataupun melesingkan harta intelek mereka. Yang kedua, ia boleh menjana pendapatan melalui pindah milik, franchise dan juga pelesenan. Dan kalau ada masalah peniruan, orang meniru kita punya cap dagangan banyak Kadang-kadang kalau kita dah popular, kita dah membelanjakan sekian banyak wang ringgit untuk memajukan perniagaan, untuk promote barangan, tiba-tiba orang tiru. Jadi kalau dah kita daftar, kita boleh mengambil tindakan undang-undang. Sama ada kita mendaftar sendiri di mahkamah ataupun melalui proses penguatkuasaan yang dilaksanakan oleh pihak KPDN-ATP ataupun pihak polis dan sebagainya lah. Jadi saya menasihatkanlah supaya peniaga-peniaga ni daftar produk mereka. Jangan ragu-ragu lagi. Daftar produk mereka. Kalau ia merupakan produk yang boleh didaftarkan pakai logo mereka, nak didaftarkan di bawah cap tangan, go ahead. Daftarlah. Jadi kita sedia membantu. Itu juga dengan pattern. Mereka boleh daftar. Kalau mereka ada rekaan atau perusahaan yang hendak dipatternkan, daftarlah. Jadi kita sedia memberi nasihat pada mereka. Dan boleh menghubungi talian Harta Intelek 03-2299-8880 ataupun portal MyPo untuk mendapatkan panduan dengan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Dalam ni saya sebut semua secara ringkas. Tapi secara detailnya zaman sekarang kita boleh Google je, Datuk. Google je. Senang. Type MyPo ataupun Badan Harta Intelek, keluarlah pelbagai maklumat yang kita ingini. Baik. Dan ada juga pegawai yang boleh juga membantu mereka, ya? Sudah tentu. Seperti saya sebutkan tadi, kita ada talian pegawai yang sedia membantu untuk jawab apa juga soalan yang dimaksudkan. Baik, terima kasih Datuk kerana bersama dengan kami di Bernama Radio dan berkongsi tentang apa yang penting untuk membuat pattern ataupun cap dagangan itu sendiri. Terima kasih Datuk sekali lagi bersama dengan kami. Baik, terima kasih kembali. Baik, Assalamualaikum. Itu dia Datuk Muhammad Roslan Mahyudin, Ketua Pengarah Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyPo, bersama-sama dengan kita dalam program Jendela Fikir. Terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Sekiranya anda terlepas program Jendela Fikir itu tadi, anda boleh layari facebook.com/Bernama Radio dan klik pautan video. Stesen berita bisnes pilihan anda.